Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bihair ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi di dalam sesi perkongsian isu mahkamah syariah. Bagi yang first time join Uncle punya live, Uncle perkenalkan diri, nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Uncle akan cuba untuk istiqomah di dalam membuat live ataupun video bagi sesi perkongsian terhadap semua follower Uncle, supaya mereka ni mengetahui undang-undang syariah dan peka terhadap undang-undang syariah itu sendiri. So hari ini kita akan bawa tajuk mengenai harta sepencarian. Okey, hari ini kita akan bincang hak-hak yang boleh dituntut oleh isteri selepas berlakunya perceraian. Okey. So nafkah adalah sesuatu yang perlu disediakan oleh suami. Betul, sama ada di dalam tempoh perkahwinan maupun selepas perceraian. So apakah bentuk nafkah yang perlu suami sediakan semasa masih berkahwin? Semasa dalam perkahwinan, seorang suami perlu ataupun wajib memperuntukkan nafkah isteri semasa dan nafkah anak semasa. Itu adalah di dalam perkahwinan. Selain itu, dia perlu menyediakan sebuah rumah untuk ahli keluarga, iaitu isteri dan anak-anak. Itulah tanggungjawab suami di dalam memperuntukkan nafkah terhadap keluarga, iaitu anak-anak dan isteri. Adapun peruntukan nafkah selepas berlakunya perceraian, nafkah anak adalah berterusan sehingga anak itu mencapai umur 18 tahun. Dan manakala isteri pula akan terhenti apabila habis iddah. Maksudnya selepas berlakunya perceraian, suami hanya perlu membayar nafkah iddah sahaja. Okey, jadi nafkah tu ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa jenis perubatan lah semasa dalam perkahwinan. Betul. Kalau setelah bercerai tu pun sama bagi nafkah iddah. Hanya pada waktu iddah 3 bulan tu je lah kan? Betul. Okey. Apakah hikmah iddah tu? Hikmah iddah adalah untuk memastikan macam kesucian rahim. Okey, hikmah iddah ni sebenarnya kenapa perlu ada iddah semasa ataupun selepas berlakunya talak ataupun perceraian. Okey. Tujuan iddah diadakan ni adalah untuk memastikan setelah berlakunya perceraian, janin seorang bekas isteri itu bersih. Okey, maksudnya apabila dalam iddah ada berlakunya mengandung, maka iddah tu akan berpanjangan sehingga bekas isteri itu melahirkan anak. Maksudnya tempoh iddah 3 bulan ni adalah memastikan janin pasangan tu, iaitu isteri itu, bersih daripada mengandung, untuk memastikan tidak ada berlakunya mengandung semasa di dalam iddah. So macam mana pula dengan peluang untuk suami itu rujuk di dalam masa iddah tu? Okey, apabila perceraian tu berlaku dalam talak raj'i, sebab perceraian ni ada dua. Satu perceraian adalah talak raj'i dan satu lagi adalah talak bain. Apabila seorang tu bercerai secara talak raj'i, contohnya dalam cerai persetujuan maupun cerai taklik, okey, itu di bawah cerai raj'i, talak raj'i. Maksudnya talak raj'i ini dia boleh rujuk di dalam masa iddah. Macam manakah cara rujuk? Sama ada melalui perkataan ataupun melalui
perbuatan. Apakah dia perbuatan? Adalah hubungan kelamin suami istri semasa di dalam tempoh iddah. Bagaimana pula dengan perceraian secara talak bain? Macam mana contoh talak bain? Contohnya orang yang bercerai melalui fasah. Okey. So dia cara adalah talak bain sugro, okey, ataupun talak tiga. Talak tiga ni bain kubro. Untuk talak bain sugro, dia tidak ada rujuk di dalam tempoh iddah. Seandainya suami isteri itu berkehendak untuk bersama semula, maka pasangan tersebut wajib untuk bernikah semula. Jadi kena pastikanlah apabila kamu sudah bercerai, tengok dalam sijil nikah tu ataupun talak apa dalam perintah mahkamah tu, talak rajai atau talak bain. Seandainya talak rajai, kamu boleh rujuk dalam tempoh iddah. Apa maksud rujuk? Iaitu bersama semula. Rujuk ni ada dua kaedah. Satu melalui perkataan. Macam mana perkataan rujuk? Okey, yang saya mau rujuk kau ni. Lepas tu isteri pun menjawab, okey, saya terima. Itu maksudnya rujuk secara perkataan. Macam mana pula rujuk perbuatan? Iaitu melakukan hubungan kelamin. So rujuk ni kena buat kah? Okey, rujuk ni kena buat laporan kepada JAHIN, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari. Seandainya kamu gagal melaporkan rujuk tersebut dalam tempoh 7 hari, maka kamu akan didenda. Okey, di bawah kesalahan jenayah kerana melakukan gagal melaporkan rujuk terhadap jabatan agama. Okey, bidang kuasa mahkamah dia layan cerai ni kan, dia ada macam ada kriteria lah, macam contohnya kahwin yang sah lah begitu kan. So macam mana pula dengan kahwin kampung? Adakah mahkamah akan melayan tuntutan perceraian dorang? Okey, ini soalan paling ramai sekali bertanya. Dia cakap, bolehkah saya menuntut hak terhadap si suami bagi mereka yang kahwin tidak berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah? Maksudnya kahwin kampung-kampung. Maksudnya kahwin dengan juruh nikah yang tidak bertauliah. Jadi bagi mereka yang bernikah dengan tidak ada pendaftaran di Jabatan Agama, mereka tidak berhak untuk menuntut apa-apa terhadap pasangan apabila berlakunya kematian. Ataupun di dalam perkahwinan dorang tu yang tidak berdaftar tu, dorang tidak boleh tuntut pun nafkah isteri kah, nafkah anak kah. Sebab apa? Benda tidak berdaftar. Dia umpama macam tiada kahwin lah kan? Betul, umpama seperti tidak bernikah. Kita pun tidak pasti sama ada pernikahan itu sah ataupun tidak. Adakah perkahwinan itu cukup rukun nikahnya? Itu kita belum pasti. Sebab itulah bagi mereka yang kahwin tidak berdaftar ni, mereka disarankan untuk membuat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Okey. Apa yang dimaksudkan, apa tu isteri nusyus, dan apa kena mengena dia dengan hak selepas perceraian? Isteri nusyus maksudnya isteri yang derhaka, iaitu isteri yang tidak kembali taat terhadap si suami atas sebab yang tidak munasabah. Maksudnya di sini paling senang kita mau faham isteri nusyus ni adalah isteri yang derhaka. Jadi orang yang disabitkan kesalahan atas kesalahan isteri nusyus, dia tidak layak untuk mendapat apa-apa nafkah daripada si suami. Tapi untuk mensabitkan seseorang isteri ini nusyus, dia perlu mendapat dahulu perintah isteri kembali taat. Dan apabila sudah mendapat perintah isteri kembali taat,
barulah si suami itu berhak untuk membuat tuntutan nusyus seorang isteri tersebut. Okay. So apa tindakan kalau isteri tu dia dituduh dia atau disabit nusyus oleh suami dia? Tiba-tiba datang satu surat perintah mahkamah yang menyatakan isteri dia tu nusyus. Apa isteri perlu buat? Begini, pertama kita kena cek dulu sama ada dia pernah mendapat perintah isteri kembali taat ataupun tidak. Itu kena pastikan dahulu. Seandainya tidak ada, so si isteri itu bolehlah berjumpa seorang peguam syar'i untuk membela nasib isteri tersebut. Maksudnya dia boleh membuat satu semakan terhadap ataupun membuat satu bantahan terhadap dakwaan isteri nusyus tersebut. Sebab di dalam mahkamah adalah tidak adil seseorang isteri itu apabila dikenakan nusyus sebelum memberi amaran di dalam isteri kembali taat. Jadi dorang mangsa ni boleh menuntut keadilan di dalam memfailkan bantahan maupun semakan atau rayuan terhadap keputusan mahkamah tersebut. Adakah permohonan untuk isteri dia nusyuskan atau perintah taat isteri dia ni perlukan bukti daripada lelaki selalunya? Betul, dia perlu membuktikan seorang isteri itu nusyus atau seorang isteri itu gagal untuk kenapa suami memfailkan isteri kembali taat ataupun nusyus. Sebab kita kena mengetahui kenapa isteri itu tidak ingin kembali ke pangkuan suami. Kadang-kadang benda ni tidak adil apabila seorang isteri itu tidak hadir ke mahkamah. Sebab kebanyakan apa yang melalui pengalaman uncle, kebanyakan isteri yang disabitkan kembali taat atau apa ni disebabkan oleh kegagalan isteri hadir ke mahkamah. Kenapa? Mungkin dia tak tahu. Mungkin ada kemungkinan tidak tahu ataupun dia tidak alert. Sebab benda ni amat subjektif, tapinya selalu apa yang berlaku suami itu mendapat isteri kembali taat disebabkan kegagalan isteri hadir ke mahkamah. Maksudnya mungkin dia gagal datang semasa hari perbicaraan. Dia mungkin datang masa sebutan, tapi masa perbicaraan tu dia tidak hadir. Mungkin dia tidak tahu ataupun dia terlupa. Jadi inilah yang selalu terjadi di mahkamah syariah. So uncle advise, uncle sarankan supaya isteri ni apabila telah disaman melalui isteri kembali taat, tolong tampil dan hadir ke mahkamah untuk mempertahankan haknya. Sebab kebanyakan isteri yang tidak mahu kembali ke pangkuan suami ni, dia ada sebab. Kadang-kadang dia ni didera, sama ada dera secara fizikal maupun mental, atau dia ni selalu dicaci, atau dia selalu diambil kesempatan terhadap pelupusan hartanya. Jadi sebab-sebab si isteri tidak mau kembali ke pangkuan ni, dia perlu menerangkan kepada pihak mahkamah ataupun hakim kenapa dia enggan untuk kembali taat kepada suami dia. Jadi melalui keterangan ataupun siasatan terhadap si isteri ini, barulah hakim boleh membuat satu keputusan yang adil terhadap kedua belah pihak. Kenapa benda nusyus dengan perintah taat ni dia sangat sensitif dengan perempuan? Sebab apa? Dia khas untuk si suami failkan terhadap si isteri. Maksudnya kes ini adalah khas untuk si suami ditujukan kepada si isteri. Di mana si isteri ini dalam perintah taat, kebanyakan orang yang difailkan perintah taat adalah isteri yang telah keluar daripada rumah tanpa keizinan si suami. Itulah mesti mau tahu pasal apa kan? Yes, masalahnya kebanyakan isteri ini dia mengabaikan tuntutan mahkamah itu untuk hadir ke mahkamah di hari perbicaraan. Kalau bini disayang-sayang, cukup semua, manalah juga dia keluar. Sebenarnya perkara ni banyak sebab. Kalaulah yang kita cakap disayang-sayang tu mustahil lah isteri tu mau keluar.
Tapi mungkin ada berlaku satu pergaduhan atau persengketaan yang menyebabkan salah satu pasangan tu keluar daripada rumah. Okeylah. Apa yang dimaksudkan dengan bercerai dia berlaku di luar mahkamah? Okey. Maksud perceraian yang berlaku di luar mahkamah ni adalah apa-apa lafaz ataupun perkataan yang ditaip mungkin melalui SMS ataupun taklid yang berlaku di luar yang telah berlaku di luar daripada mahkamah. Maksudnya macam gini. Suami itu cuba lafazkan cerai di dalam rumah, di kereta. Maksudnya bukan WhatsApp. di dalam mahkamah ataupun di WhatsApp atau di email ataupun di SMS atau di mana-mana media elektronik untuk menunjukkan perceraian tu terhadap si isteri. Okey, sama ada lafaz tu kinayah ataupun sore. Apa kinayah? Lafaz yang orang cakap sindiran ataupun bayangan. Contoh, kau baliklah pergi rumah ibu bapa kau. Kita tidak apa-apa hubungan lagi. Dia merupakan satu lafaz yang tidak jelas. Okey? Perkataan yang tidak jelas ni berlaku di luar mahkamah lafaznya. Sebab apa? Apa-apa perceraian wajib dilakukan di dalam mahkamah. Apabila berlaku di luar mahkamah, maka cerai itu dikategorikan sebagai cerai luar mahkamah ataupun lebih dikenali di mahkamah syariah ni PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah. Bagi mereka yang bercerai di luar mahkamah, ada denda yang akan dikenakan terhadap mereka, iaitu atas kesalahan melafazkan cerai di luar mahkamah. Ingat, apabila berlaku lafaz cerai ini, dia perlu difailkan dalam masa 7 hari. Seandainya pihak-pihak ni gagal membuat satu pengesahan cerai luar mahkamah setelah berlakunya lafaz cerai tersebut, maka si suami akan didenda lagi satu di atas kegagalan melaporkan atau memfailkan pengesahan cerai itu dalam tempoh 7 hari. Lagilah orang tak mau lapor kalau banyak sangat mau dibayar kan denda. Ya, tapi isteri kena lapor. Sebab apa kita risau berlakunya zina di dalam perkahwinan. Apakah yang dimaksudkan zina dalam perkahwinan? Mungkin si lelaki ini sudah lafaz cerai lebih daripada 3 kali. Maksudnya kalau sudah lebih 3 kali, kalaulah ketiga-tiga lafaz cerai tersebut disahkan oleh mahkamah bahwasanya 3 lafaz itu adalah cerai sah, maksudnya seorang isteri itu telah diceraikan sebanyak 3 talak. Kita ketahui bahwasanya orang yang cerai talak 3 dia tidak boleh rujuk, melainkan dia berkahwin dengan lelaki lain. Jadi di sini apabila 3 kali talak telah dilakukan oleh suami tanpa si isteri peduli, maka apabila berlakunya hubungan intim yang berterusan, itu dianggap berzina. Jadi perkara beginilah yang cuba dielakkan apabila berlakunya lafaz cerai, sama ada melalui SMS, media elektronik, email ke ataupun perkataan. Pasangan salah satu tu atau kedua-duanya sekali perlu mengesahkan lafaz cerai tersebut di mahkamah syariah dalam masa tidak lebih daripada 7 hari. Kalau dia lafaz cerai kan, dia melalui orang yang dia percaya lah, contohnya adik-beradik ke, dia jatuh ke tu? Daripada mak dia ke? Jatuh. Dia boleh jatuh apabila disahkan oleh hakim. Maksud dia, kalau ada jenis cerai begitu kan, dia melalui mamak dia ke, melalui bapak dia ke, perlukah dia buat pengesahan? Betul. Apa-apa lafaz Walaupun melalui orang lain. walaupun melalui orang lain lagi berat sebab ada saksi. Sedangkan yang tidak saksi pun apabila diambil keterangan daripada suami itu mengaku bahawa memang benar dia ada lafaz, bila dan di mana, maka hakim tu boleh putuskan perceraian tu sah ataupun tidak. Ya, ada orang cakap dari mama aku, dia cakap, dia bilang dikasih lepaslah aku, dia bilang begitu. Okey, so benda ini, maklumat ini perlu disahkan di mahkamah syariah, di mana si pelafaz tadi akan disiasat. Hakim akan mengambil keterangan
si pelafaz si suami itu tadi. Seandainya dia mengaku bahwasanya lafaz itu memang betul, dia sudah lafaz depan ibunya ataupun ibu mertuanya, maka hakim akan putuskan keputusan sama ada cerai itu sah ataupun tidak. So apa hukum dia jika suami isteri itu tetap tinggal satu rumah walaupun sedar yang orang sudah cerai secara taklid? Ulang lagi sekali. Apa hukum dia kalau suami isteri itu dia tetap tinggal satu rumah walaupun orang sedar yang cerai, dorang sudah cerai secara taklid? Okey, contohnya dia bercerai secara taklid. Sebab benda ni seperti mana yang Uncle cakap tadi, kita perlu buat pengesahan. Hukum orang yang tinggal bersama semasa cerai ini, dia sebenarnya dibolehkan. Sama juga seperti seorang lelaki yang telah bercerai, tapi dalam tempoh iddah. Apabila berlakunya persetubuhan ataupun rujuk, maka dia dianggap telah bersama semula. Tapi apa yang menjadi isu di sini, perlu melaporkan cerai yang telah berlaku itu untuk memastikan berapa talak sudah berlaku seumur perkahwinan tersebut. Okey, maksudnya tidak ada pun orang cakap selepas berlakunya taklid haram untuk tinggal bersama sebab dorang masih lagi suami isteri. Seandainya mahkamah mensahkan perceraian itu berlaku tapi dia masih dalam tempoh iddah, suami isteri yang masih dalam tempoh iddah ni dia boleh bersama, tidak masalah. Okey, maksudnya dibolehkan, cuma dia perlu melaporkan kepada pihak mahkamah untuk pastikan sudah berapa talak yang telah berlaku di dalam perkahwinan tersebut. Jadi kalau isteri yang sudah diceraikan tu dia ada hak-hak dia lah kan? Betul. Ada banyak hak yang boleh dituntut oleh si isteri. So apa hak-hak dia tu? Nafkah iddah? Kita ada 9 tuntutan yang boleh dituntut oleh si isteri. Contohnya di dalam tuntutan nafkah iddah. Cuba kita cerita sikit-sikit je lah kan. Nafkah iddah tu apa nafkah iddah? Nafkah iddah adalah nafkah isteri semasa di dalam tempoh iddah. Dia sama macam nafkah semasa. Nafkah semasa tu yang nafkah yang bulanan semasa di dalam perkahwinan sebelum cerai itulah. Sebelum cerai. Cuma ini adalah dipanggil nafkah iddah disebabkan oleh setelah berlakunya perceraian dan di dalam tempoh iddah diberi nafkah selama 3 bulan. Seandainya seorang isteri itu bebas daripada mengandung. Tapi seandainya isteri itu mengandung, maka tempoh iddahnya itu panjang sehingga dia melahirkan anak. Panjanglah dia bayar nafkah iddah. Yes, maksudnya sampai si isteri atau bekas isteri itu melahirkan anak, baru habis dia punya iddah. So tuntutan ni bila-bila pun boleh buat selagi belum pernah buat. Betul, dia boleh buat selagi mana suami itu hidup, tidak masalah. Kenapa orang tak mau buat ah? Dia ada dua, pertama tidak tahu, yang kedua malas mau tuntut. Mungkin orang ni sudah fobia pergi mahkamah. So yang kedua nafkah apa tu? Yang kedua kita boleh mohon, ini untuk isteri sajalah kan? Isteri je. Dia boleh memohon muta'ah. Yang paling Muta'ah ramai ni bermaksud hadiah selepas perceraian. Okey. Yang ini kita boleh tuntut setelah bercerai. Ingat, selepas tuntutan muta'ah ni boleh dituntut selagi mana suami itu bekas suami itu hidup. Kalau dia sudah meninggal boleh tuntut ke tidak? Jawapannya tidak boleh tuntut. Sebab dengan dia punya waris-waris. Waris pun tidak boleh tuntut sebab dia sudah pun meninggal dunia. Ini namanya muta'ah, hadiah. Tapi hartas pencarian, walaupun bekas suami itu meninggal, dia boleh tuntut terhadap ahli warisnya. So siapa saja isteri boleh tuntut muta'ah? Betul. Tidak kecuali perceraian tu disebabkan oleh si isteri. Kena faham ah? Tebus talak lah gitu. Yes. Contohnya Pandai tebus sedangkan. talak ataupun fasah yang diminta oleh si isteri. Fasah, asal fasah hendak boleh lah. Fasah kita lihat dulu sebab fasah. Kalau fasah punya sebab tu disebabkan oleh suami, dia boleh tuntut. Tapi kalau disebabkan oleh si isteri, dia tidak boleh tuntut. Tapi kadar muta'ah, kadar hadiah tu dia bergantung kepada kemampuan si suami dan bagaimana seorang isteri tu dikenali. tak boleh lah suka-suka ajak mau tentukan kan. Yes, kamu boleh mohon berdasarkan populariti seorang isteri tu di kalangan masyarakat. Selalu berapa kamu buat? Yang pernah kamu buat lah
Coba bagi real case tu. Berapa nilai? Ada berbagai dia mengikut kategori seorang isteri atau wanita tersebut. Uncle pernah tuntut paling tinggi dalam nilai RM90,000, di mana klien Uncle tu bekerja sebagai seorang juru rawat kerajaan dan si suami itu merupakan seorang guru lah. Dan alhamdulillah Uncle telah menyelesaikan kes tersebut melalui persetujuan bersama. Itu salah satu. Dan Uncle juga pernah berjaya mendapatkan muta'ah bernilai RM30,000 terhadap seorang suri rumah sepenuh masa terhadap bekas suaminya yang bekerja sebagai tentera. Okey, sebanyak RM30,000. Paling rendah berapa? RM5,000. Paling rendah Uncle claim hari itu RM3,000. Tu kerja apa tu? Suami itu kerja buruh kasar saja. Balik modal ke tu? Sebenarnya dia bergantung, sebenarnya dia ada mohon sebanyak RM5,000, tapi mahkamah cuma membenarkan RM3,000 di atas kemampuan si suami. Ada juga lah kan? Yes, ada juga lah. Dia kena bayar lamsam nggak? Enggak. Bergantung kepada mahkamah. Enggak kisahlah. Tapi kebanyakan orang membayar secara berperingkat-peringkat. Kadang-kadang ada yang bayar sekaligus, bergantung kemampuan si bekas suami. So next hak yang diorang boleh tuntut ya harta pencarian lah, itu paling famous kan? Ya, inilah paling selalu dituntut oleh pasangan. Paling wajib lah mau dituntut. Janganlah Dia perkara wajib, tapi kita kena ingat bukan semua pasangan yang mempunyai harta pencarian. Kalau dia tapok-tapok sana tuh, dia tipu-tipu. Maksud macam mana tapok-tapok? Suami tapok dia punya harta? Ya, dia bilang bukan rumah dia, padahal rumah dia. Pasal tu lah dia perlukan peguam syar'i, di mana peguam syar'i itu akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan maklumat sebenar. Selalu lelaki gitulah kan, dia tapok. Tapi perempuan pun ada juga menapuk, pengalaman Uncle. Sekarang kita cerita perempuan, harta pencarian untuk istri. Walaupun suami boleh buat. Iya, tapi Uncle kena maklum juga, di dalam harta pencarian bukan setakat si istri boleh tuntut, si suami pun boleh tuntut kepada si istri. Maksudnya di sini memang istri boleh tuntut kepada suami, tapi Uncle mau maklum juga suami pun boleh tuntut harta si istri. Janji harta itu adalah harta yang diperolehi semasa di dalam tempoh perkahwinan. So dalam banyak-banyak harta kan, apa harta yang paling kamu mesti tuntut lah? Kalau paling saya, basic di lah dalam perkahwinan ni biasanya rumah. Sudah rumah tu kereta. Antara dua tu sajalah. Kalau ada tanah. Tapi kebanyakannya memang rumah lah. Especially orang yang combine loan lah kan. Yes, combine loan itu sudah pasti, sebab kita tahu pada zaman sekarang ni harga rumah sangat mahal. Lambung-lambung. Jadi kemampuan untuk suami ataupun istri itu membeli rumah, dia tidak mampu, terpaksa combine loan supaya layak untuk membeli rumah yang bernilai mungkin 300-400 ribu ke atas. Jadi rumah ni adalah menjadi hak milik berdua, bersama. Combine loan lah. So bila kalau sudah bercerai, dia akan dijadikan harta pencarian untuk menentukan kadar berapakah layak untuk istri dan si suami, mengikut sumbangan secara langsung maupun sumbangan tidak langsung. Kalau istri tidak menuntut mana? Rugilah dia. Sejalan. Kayak hadanah. Okey, hadanah adalah hak penjagaan anak. Jadi selalunya si istri ini memang kebanyakan ibulah yang membuat tuntutan hak penjagaan anak ataupun hadanah. Macam mana susah dia mau buat tuntutan? Sebab lalu pandai bergaduh-gaduh tu kan, mau tuntut anak. Ya, memang pandai bergaduh, tapi ada juga orang yang tidak bergaduh. Tapi selalunya memang berlaku pertengkaran di dalam menentukan hak jagaan anak. Sebab itulah di mahkamah ada memperuntukkan hadanah bagi mereka yang telah pun bercerai. Untuk negeri Sabah, kena ingat tuntutan hak jagaan anak hanya boleh dituntut setelah berlakunya perceraian. So,
Dalam proses perceraian macam mana Uncle? Tidak boleh tuntut hadanah, tapi boleh tuntut intrim hadanah. Tapi intrim yang macam mana? Kebanyakannya yang dibenarkan mahkamah adalah intrim hadanah secara interparti. Interparti ini maksudnya hak jagaan sementara yang difailkan dengan kehadiran dua belah pihak. Kalau ex party maksudnya permohonan hak penjagaan sementara secara sebelah pihak. Jadi kalau setuju, tiada gaduh-gaduh, apa ya buat tuntutan? Kebanyakannya kenapa isteri perlu buat tuntutan? Sebab apabila buat tuntutan hadanah, barulah seorang bekas isteri itu layak untuk menuntut nafkah anak. Oh, gitu. Orang Jadi pasal tu dia mesti ada hadanah, sebab dia mendapat hak jagaan anak. So apa lagi tu? Tunggak nafkah anak. Nafkah anak ni dia wajib terhadap si suami, sama ada di dalam tempoh perkahwinan maupun selepas berlakunya perceraian. So kalau dalam tempoh perkahwinan tu, kalau dia tidak membayar nafkah anak tu, bolehlah tuntut kan? Betul, namanya tuntutan tunggakan nafkah anak. Tapi kena minta dulu, pernah. Maksudnya kita perlu dulu memfailkan nafkah anak. Apabila kita sudah mendapat kadar nafkah anak sebulan tu, barulah kita tuntut tunggakan nafkah anak selama mana nafkah anak itu tidak diberikan di dalam tempoh perkahwinan. So tunggakan nafkah anak ni sampai umur berapa? Untuk 18 tahun. Kalau 18 tahun ke atas tiada sudah lah. Tidak ada, tapi sebenarnya bagi anak 18 tahun yang masih belajar ataupun menyambung pengajian, dia boleh menuntut nafkah anak itu terhadap si bapa tu secara persendirian. Maksudnya anak tu perlu buat tuntutan sendiri terhadap bapaknya untuk menuntut nafkah anak. Melalui mahkamah lah. Betul, melalui mahkamah syariah sebab dia sudah cukup umur 18 tahun. Okey. So macam mana tu kalau orang yang dalam proses perceraian kan, laki dia halau sudah dia daripada rumah? Sebenarnya laki dia tidak boleh halau. Faham? Karena dia ada hak. Sebab isteri masih ada hak di dalam harta sepencarian. Sedangkan selepas bercerai pun isteri masih boleh menuntut hak tempat tinggal. Dan dia berhak, 3 bulan. Dan berhak untuk menuntut nafkah iddah. Maksudnya, Uncle nasihatkan kepada suami jangan berani-berani mau menghalau isteri. Biarpun sudah bercerai, isteri masih ada hak untuk tinggal selama dalam tempoh iddah. Uncle tidak cakap 3 bulan, takut bini itu mengandung. Kalau mengandung dia lebih juga 3 bulan. Maksudnya dalam tempoh iddah, isteri masih berhak untuk mendapat nafkah maupun hak tempat tinggal. So macam proses perceraian tu kan lama. Jadi selama yang proses perceraian tu dia masih bertinggal dalam rumah tu lah. Ya, selepas bercerai pun boleh tinggal, apa lagi sebelum bercerai. Selepas bercerai dalam tempoh iddah pun masih boleh tinggal. Okey. Berapa lamakah tempoh penyelesaian kes perceraian? Dia bergantung kepada fakta kes. Seandainya perceraian melalui persetujuan, perceraian persetujuan ni boleh diselesaikan dalam tempoh seminggu hingga 2 minggu jika berlaku persetujuan cerai. Tapi apabila perceraian itu tidak ada persetujuan, maka prosiding mahkamah adalah seperti biasa, iaitu mengambil tempoh 4 hingga ke 6 bulan sehingga selesai hari perbicaraan. Okay, so kalau orang mau bercerai, boleh expect lah kalau persetujuan bersama tu cepat lah. Betul. Kalau yang tak bersetuju ni, dia mengambil tempoh masalah. Selalunya average di antara 4 hingga ke 6 bulan. Talak kan di tangan suami. Betul. Kenapa ada proses perceraian ni yang menjadi susah? Padahal suami tu senang je jatuhkan talak, tapi isteri tu tak mau. Jadi kenapa proses tu dia jadi susah? Maksudnya suami mau cerai, isteri tidak mau cerai? Ya. Okey. Bukankah perlu jatuhkan talak macam gitu? Biasanya begini, proceeding macam biasa. Ada buat satu permohonan ataupun tuntutan di mahkamah.
Tapi apabila sudah mencapai satu tahap proceeding di mana di depan hakim, hakim akan membuat satu siasatan terhadap dua belah pihak. Seandainya di dalam section 47 tu, seandainya mahkamah melihat tidak ada perdamaian di antara pihak-pihak, mahkamah boleh membenarkan si suami untuk melafazkan cerai. Seandainya perceraian itu dituntut oleh si suami. Tapi dia berbeza apabila perceraian itu dituntut oleh si istri dan si suami ini enggan menceraikannya. Ini adalah hal yang berbeza, di mana mahkamah ataupun hakim akan memanjangkan perkara tersebut ke jawatan kuasa pendamai, di mana di jawatan kuasa pendamai akan dikonseling. Seandainya pihak JKP, jawatan kuasa pendamai ini pun tidak mencapai satu kata sepakat di dalam perdamaian, maka JKP akan membuat satu laporan ke mahkamah dan hakim bicara akan memanjangkan hal ini ke peringkat perceraian secara hakam. Maksudnya perkara ini akan lebih panjang lah proses dia selepas daripada proses perceraian biasa yang tidak mendapat persetujuan akan dipanjangkan pula ke peringkat hakam. Jadi lebih panjang lah, lebih Ya, susah. hakam ni pun maksimum dia akan mengambil masa dalam masa 6 bulan. So macam mana pula dengan suami kan yang suka mengugut sama bini, dia bilang kau tak dapat hak jaga anak ni sebab kau tidak pendapatan bulanan. Kau jual-jual kuih je secara sambilan, dia cakap. Adakah pekerjaan seorang isteri yang tidak bekerja itu tidak melayakkan dia untuk mendapat hak jagaan anak berbanding suami yang bekerja? Okey, Uncle mau kasih faham sini. Isteri yang tidak bekerjakah dia masih layak untuk menjaga anak. Sebab hak nafkah ini adalah tanggungjawab si bapa Dan dia ataupun bukan bekas hanya suami. 3 bulan je tu kan, nafkah anak tu dia berterusan kan. Yes, sehingga anak tu berumur 18 tahun. Maksudnya di sini, seorang suri rumah pun berhak untuk mendapat hak jagaan anak ataupun hadanah. Faktor keuangan bukanlah merupakan faktor gugurnya hak jagaan anak tersebut. Okey? So dakwaan suami cakap isteri ini tidak pendapatan tetap kah, ugut ke apa, semua itu merupakan satu ugutan yang tidak berasas, yang tidak diguna pakai pun di mahkamah syariah. So mulai hari ini kamu sudah tahu, walaupun seorang isteri itu tidak mempunyai pekerjaan, dia masih layak untuk menuntut hak jagaan anak ataupun hadanah. Macam mana pula dengan isteri yang dah ada pasport? Dah ada warga negara? Tidak ada warga negara pun masih boleh tuntut hak jagaan anak asalkan dia duduk di Malaysia secara sah. Tapi kalaulah langsung 0-0, manalah layak nikah. Faham kan? Ataupun isteri dia ni sudah tidak layak tinggal di Sabah, dia pun tidak layak untuk menjaga anak ataupun memfailkan apa-apa. Jadi itu confirm lelaki dia yang jaga lah? Yes, kalaulah seandainya isteri itu tidak mempunyai dokumen yang sah duduk di Malaysia. Lagi satu, dan dia tidak dinasabkan, macam mana tu? Okey, bagi isu anak yang tidak dinasabkan dan mamak tidak dokumen, macam mana tu? Siapa yang mau jaga anak tu? okey, di dalam hal ini apabila anak yang tidak dinasabkan, hak 100% terhadap ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Itu adalah undang-undang. Walaupun tidak dokumen lah. Yes. Maka dia akan dipulangkan lah. Kalau di Indonesia, pergi Indonesia. Kalau Filipina, pergi Filipina lah. Tapi hak jagaan anak adalah kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Bapa yang tidak dinasabkan tidak berhak. Jadi bagi mereka, bapa yang tidak dinasabkan, apa yang tidak dinasabkan? Dibinkan atau bintikan kepada Abdullah, hak jagaan anak adalah 100% terhadap ibu kandung dan keluarganya. Macam mana kalau anak yang nasab ni, boleh dia ditukar tak untuk dinasabkan? Dia bergantung kepada fakta kes. Seandainya dia dibin atau bintikan Abdullah disebabkan oleh nikah kampung, maka dia bolehlah dibuat pengesahan nikah tu dahulu.
apabila sudah buat pengesahan nikah, di mana anak ini memang lahir cukup dia punya bulan, maksudnya memang lahir selepas berlakunya pernikahan, maka nasab anak tu boleh ditukar setelah mendapat perintah mahkamah ataupun sijil pernikahan. Oh, dia kena uruslah dia punya. Yes, itu. Tapi kalaulah contoh anak ini lahir disebabkan orang cakap ibu dia mengandung sebelum bernikah, lepas tu sudah maksudnya berlakunya kandungan sebelum berlakunya pernikahan, maka anak ni tetap tidak boleh ditukar nasab dia. Okey? Jadi maksudnya di sini siapa yang berhajat untuk menukarkan nasab anak, tapi dorang tahu anak ni lahir tidak cukup 6 bulan Komariah disebabkan lambat kahwin setelah berlakunya mengandung tu, maka dia tidak boleh pun ditukar nasab di mana-mana. So tidak payahlah mau jumpa mahkamah ataupun mau jumpa lawyer untuk minta tukar bin tu disebabkan oleh berlakunya kandungan sebelum pernikahan. Memang tidak boleh buat. So bagi mereka yang dia cakap boleh buat, kamu bolehlah buat, tapi jangan jumpa uncle. Sebab uncle memang tidak dapat buat. Jadi uncle harap sharing kita pada malam ni harap membagi info yang berguna kepada semua follower uncle. Dan uncle harap kamu boleh share maklumat ni. Ingat, ini bukanlah satu iklan ataupun konsultasi. Just sharing uncle punya CSR untuk semua follower uncle yang menyokong uncle selama ni, untuk kamu faham tentang undang-undang syariah khasnya untuk keluarga Islam di negeri Sabah. So kita jumpa lagi. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.